Assalamualaikum. Terhibur tak mendengar bunyi muzik tadi? Di dalam video tersebut, terdapat pelbagai sumber bunyi yang dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan dan geseran serta tepukan. Apabila seruling ataupun rekorder ditiup, udara di dalamnya akan bergetar. Bar xylofon juga akan bergetar apabila diketuk. Tali gitar yang dipetik atau tali biola yang digesek juga akan menghasilkan getaran. Selain itu, kepingan simbal juga akan bergetar apabila diketuk. Oleh itu, bunyi dihasilkan oleh getaran. Ingat ya? Getaran juga berlaku semasa kita bercakap. Kita akan dapat merasa getaran pada jari kita apabila meletakkan jari jemari di leher. Di sinilah terletaknya peti suara yang akan mengeluarkan bunyi apabila kita bercakap. Apa kata murid-murid buat aktiviti permainan telefon menggunakan tin susu dan tali di rumah? Mudah dan menyeronokkan. Tebuk 2 tin susu dan sambungkan tin tersebut dengan tali. Pastikan kamu dan rakan kamu memegang tin tersebut sehingga tali lurus dan regang. Apabila kamu bercakap, suara kamu akan menggetarkan tin dan getaran tin itu akan menggetarkan tali. Akhirnya, getaran akan berpindah ke tin yang kedua dan suara kamu akan didengari oleh rakan kamu. Terdapat 2 sifat bunyi, iaitu bunyi boleh bergerak ke semua arah dan bunyi boleh dipantulkan. Kita lihat kepada sifat yang pertama. Bunyi boleh bergerak ke semua arah. Kerana itulah, murid-murid dapat mendengar bunyi loceng semasa berada di sekolah walaupun berada pada kedudukan yang berbeza. Sifat bunyi yang kedua pula ialah bunyi boleh dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan apabila terkena suatu permukaan yang keras. Contohnya, apabila kita menjerit di dalam dewan yang kosong dan besar, bunyi yang terkena pada dinding dewan akan memantulkan semula suara kita. Ini membolehkan kita mendengar semula jeritan kita tadi. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita setiap masa. Pantulan bunyi ini penting untuk manusia dan haiwan. Terdapat 3 fenomena pantulan bunyi. Yang pertama ialah fenomena yang dikenali sebagai gema. Kita dapat mendengar bunyi gema ini berulang kali apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Inilah sebabnya gema dapat didengar di gaung, gua ataupun kawasan pegunungan. Hello, hello, hello. Fenomena yang kedua ialah fenomena ultrasonik. Bunyi ultrasonik dapat didengari oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk memandu arah dan mengesan mangsa dengan menentukan kedudukan, saiz dan tekstur mangsa tersebut. Tetapi bunyi ini tidak dapat didengari oleh manusia. Ultrasonik diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti perubatan dan perindustrian. Pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan bayi dalam kandungan dan objek ataupun organ di dalam badan pesakit. Selain itu, alat penghalau serangga ultrasonik berfungsi dalam menghalau tikus dan serangga perosak dengan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi yang boleh menyebabkan haiwan perosak itu lari. Sonar pula merupakan teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air dan mengukur kedalaman laut. Gelombang ultrasonik dipancarkan dari salah satu alat pemancar dan dipantulkan semula oleh objek di dasar laut. Pantulan bunyi ini dikesan oleh alat penerima. Bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Terdapat bunyi yang berfaedah dan ada juga bunyi yang memudaratkan. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi antara satu sama lain. Bunyi muzik pula menghiburkan. Bunyi siren ambulans dan loceng kecemasan memberikan isyarat apabila berlaku kecemasan. Manakala bunyi deringan telefon atau loceng meja memberikan maklumat ada panggilan masuk ataupun kehadiran tetamu. Persekitaran yang bising menyebabkan gangguan komunikasi. Malah, ia juga boleh menyebabkan kita salah tafsir arahan atau tugasan kerana maklumat yang disampaikan tidak jelas. Bunyi yang bising juga boleh mengganggu ketenteraman dan menyebabkan tekanan emosi.
Bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Kesan-kesan yang buruk tadi boleh dikurangkan dengan mengamalkan beberapa cara. Contohnya, petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Bahan penyerap bunyi yang lembut dan kasar seperti span, kain, permaidani dan kayu boleh menyerap bunyi dan mengelakkan hingar dari luar masuk ke dalam bilik. Menanam pokok juga penting untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Batang dan daun pokok boleh menyerap bunyi bising yang terdapat di sekeliling. Jadi, cikgu harap video ini dapat membantu murid-murid untuk memahami tajuk bunyi dengan lebih jelas. Sekian, terima kasih.